Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita nak bercakap tentang tangisan. Bagaimana sebenarnya tangisan ini dapat membantu kita untuk memulihkan kembali keadaan kita daripada sedih, kecewa untuk menjadi kurang sedih dan kurang kecewa, mendapatkan ketenangan. Dan hari ini di studio kami, sebelum tu Yana ni suka menangis ke tak? Yana memang kuat menangis sebenarnya. Kalau heartbroken dulu-dulu, dia macam ratu air mata. Okey, tadi sempat kami borak-borak sebelum kita start bersiaran kan. Dia cakap, Fizan, nanti cuba Fizan tanya Yana senang nak nangis? Betul dia senang nak nangis, dia kata. Okey, sebelum kita kongsikan siapa tetamu kita di studio, kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita hari ini, ada kajian-kajian sebenarnya yang dikaitkan dengan tangisan ini. Satu kajian mendapati 74% daripada kita memilih menangis ketika mandi. Saya macam ni. Okey, macam ini pernah berlaku kepada saya juga. Okey, kajian ini dilakukan di Shower Studio, sebuah peruncit di United Kingdom, meninjau 57,000 daripada responden di seluruh dunia dan mendapati bahawa tempat yang disukai untuk menangis adalah di bilik mandi. Dan kenapa ini berlaku? Kerana walaupun tak ada kajian saintifik, tetapi pakar mengatakan daripada Profesor Psikologi A.D. Winterholtz dari Tilburg University memberitahu menangis merupakan perkara paling biasa dilakukan untuk menenangkan diri selain mendengar muzik. Selain ada juga yang mengatakan bahawa bilik mandi itu juga merupakan lokasi privacy yang paling tinggi di samping memberi rasa hangat dan selesa. Tapi mungkin bergantung juga dengan keadaan tandas tu. Kalau macam Yana, kalau Yana mandi menangis ketika mandi itu sebab tak payah nak lap air mata tu, dia jatuh bersama dengan air mandian tu. Okey. Mungkin anda yang sedang menonton ketika ni ada banyak juga kenangan-kenangan anda ataupun perkaitan yang boleh sama-sama kita kongsikan untuk topik kita hari ini, terutama sekali bagi golongan wanita. Tetapi jangan terlepas pandang, ada juga dalam kalangan lelaki yang sememangnya gemar untuk meluahkan perasaan kegembiraan dan juga kesedihan mereka melalui tangisan. Ini kami nak kongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu sebenarnya kami nak kongsikan sesuatu perkara menarik juga. Kami ada beberapa trivia tentang air mata yang mungkin akan membuatkan anda berasa macam, wah, bagus juga kalau menangis ni. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Tahukah anda terdapat 3 jenis air mata? Yang pertama, air mata basal, di mana air mata ini akan membasahi serta menjaga kelembapan dan kesihatan mata kita. Yang kedua, air mata refleks, akibat tindak balas seperti terkena angin, asap, bawang merah atau debu. Ketiga, air mata emosi yang berkaitan dengan perasaan, di mana ianya mengandungi lebih banyak protein daripada jenis air mata yang lain. Fakta kedua, komposisi air mata sama dengan air liur. Ia mengandungi protein, garam dan hormon, namun rasa dan baunya berbeza. Fakta ketiga, wanita boleh menangis 5 kali lebih banyak dan lebih lama berbanding lelaki. Tempoh masa tangisan wanita boleh bertahan sehingga 6 minit, manakala lelaki hanya bertahan selama 2 ke 4 minit. 65% wanita mampu menangis sehingga tersedu sedan dan lelaki hanya sebanyak 6% sahaja. Fakta kelima, penghasilan air mata akan semakin berkurang apabila seseorang itu semakin berusia. Mata akan menjadi cepat kering, terutamanya pada wanita mengandung. Fakta keenam, setiap titisan air mata memiliki bentuk unik seperti air hujan. Ukurannya juga berbeza mengikut jantina, di mana ukuran air mata lelaki lebih kecil berbanding wanita. Selain itu, air mata mampu mengurangkan tekanan. Ia akan menghasilkan oksitosin dan endorfin yang akan membuatkan kita berasa lega dan gembira. Jadi, tidak heranlah ramai menjadikan tangisan sebagai cara untuk meluahkan perasaan. Itu dia sedikit sebanyak trivia ataupun fakta menarik tentang tangisan. Dan tetamu kita dekat sebelah ni, dia kata tengok VT tu tadi pun dia dah mula bergenang. Tanpa membuang masa lagi, Fiza, elok kalau kami perkenalkan tetamu di studio Wanita hari ini. Kita bersama dengan Mimi Haris. Hai, Assalamualaikum. Okey ke tu, tak nangis kan? Hampir. dah mari. Okey, sabar baik. dulu. Sabar dulu. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Salmi Razali yang merupakan pakar perunding psikiatri Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Alright. Okey. Baik, sebagai permulaannya, kita kan biasanya orang kata kalau menangis ni wanita yang akan kuat menangis. Dan orang kata
crying is for the weak. Mereka kata yang menangis ni orang yang lemah. Tetapi kan Prof, sebagai pembuka bicara kita, sebenarnya seseorang itu menangis bukan kerana dia lemah. Tetapi seseorang itu menangis kerana dia ingin menjadi kuat. Kerana dengan menangis sahaja dia dapat pulih balik perasaan dia. Berapa betul fakta ini, Prof? Yana, macam Yana terangkan tadi, sebenarnya kalau kita terangkan daripada psikologi, bila seseorang itu mempunyai masalah, tak kira lelaki ataupun wanita, apa pakar psikologi faham adalah setiap masalah tu akan datangnya satu energi yang negatif kepada minda dan psiki kita. Jadi kita perlu buat sesuatu untuk stabilkan balik minda dan psiki kita ni. Macam mana caranya? Ya, dia boleh secara melalui sedar dan juga tanpa kita sedari. Kalau dari segi sedar, kita panggil coping strategy ataupun coping style, ya, atau dalam bahasa Malaysianya daya tindak kita terhadap masalah kita tu. Kalau secara tak sedar tu, kita panggil defense mechanism. Yang tak sedar ni susah sikitlah untuk dijelaskan. Yang coping style tadi tu, yang kita sedar, kita boleh bahagikan kepada beberapa jenis lah. Saya boleh terangkan macam ni. Kalau kita ada masalah, anggap ini problem, masalah kita, ya. Kalau kita ada masalah, banyak emosi yang timbul, kan? Kita sedih, kita marah, kita risau, kan? Jadi kalau kita ada masalah, kita ada emosi. Tapi orang tak tahu, ada di tengah-tengah ini adalah apa yang kita panggil, apa yang kita percaya, apa kita pandang, apa analisa kita kepada masalah kita tadi tu. Ya. So kita sekarang ada 3 cara untuk coping. Ya, pakar psikologi akan panggil sama ada problem focus coping, kita fokus kepada masalah kita tu, ataupun emotion focus coping, ataupun di tengah-tengah ni appraisal. Macam mana kita pandang, melihat, menilai, menterjemah apa yang kita alami tu, coping kita. So salah satu cara untuk stabilizekan minda kita tadi tu, kalau kita guna emotion focus coping pun boleh, ya, untuk meredakan, ya, stabilkan semula emosi kita yang bergolak, energi negatif tu, kita perlu stabilkan semula, luahkan dengan emotion focus coping. Melalui tangisan. Ya, melalui tangisan. Emotion focus coping. Saya kira meluahkan melalui tangisan. Ini juga mungkin ramai dalam kalangan anda penonton-penonton yang sedang menonton kata, lah betul lah, saya macam itulah. Tak salah lah. Okey, tak apa. Sabar, terus kongsikan di Facebook kami. Bila Prof kata begitu, mungkin ada juga kaitannya. Ada kajian ataupun melalui pembacaan, ada yang mengatakan bahawa kebiasaannya golongan wanita ni menangis kerana kesedihan. Tapi lelaki pula lebih mudah untuk menangis apabila mereka dalam kegembiraan. Tak tahu betul tak betul kajian tersebut. Cuba nak tanya kepada Mimi dulu. Kalau kita ni bersikat lumrahnya seorang wanita ini memang dilihat sebagai seorang yang sensitif. Lumrahnya suka dibelai, diberi perhatian, ingin dimanja sentiasa dan ingin difahami, walaupun kadang-kadang bahasa wanita ni sukar untuk dibaca. Jadi cara untuk wanita menterjemahkan perasaan kebiasaannya, sedih ke, merajuk ke, gembira ke, berduka ke, melalui tangisan. Adakah Mimi tergolong dalam individu yang sebegitu? Saya pasti ramai wanita di luar sana pun boleh dikatakan, bagi saya lah, dalam peratusan tu boleh dikatakan 80 ke 90% wanita yang ada menggunakan emosi daripada untuk meluahkan perasaan. Saya pasti ramai di luar sana macam saya lah, senang cerita. Macam saya sendiri, kalau nak cakap mengenai emosi ni, kadang-kadang sesetengah mungkin pasangan ataupun rakan-rakan dia tak memahami kita. Yang kadang-kadang kita ni kalau happy pun kita nangis. Tengok cerita Hindustan pun kita nangis. Nangis. Kalau nak tengok cerita apa-apalah yang gembira pun, ataupun saya dapat berita kegembiraan, contoh macam baru-baru ni abang saya ataupun kakak ipar saya baru melahirkan anak, saya menangis. Terima kasih. Atas orang kata tu memang kegembiraan. Apatah lagi kalau sedih. Kadang-kadang orang akan rasa, kenapa awak ni terlalu sensitif, you cannot be like this. Tapi bagi saya, itu cara saya luahkan. Adakah memang daripada seusia kanak-kanak lagi sampai sekarang memang macam ni ke? Ataupun bila umur dah meningkat tu baru makin lama makin lagi? Kalau orang Jawa kan dia kata cembeng. Kalau orang utara kata apa? Tirih. Macam tu. Orang utara cakap tirih. Tapi sebenarnya kalau tanya saya lah kan, daripada saya bayi lagi, ini kisah daripada mak ayah saya lah. Dia ada cerita. Saya daripada bayi lagi
lagi memang jenis kuat nangis. Memang daripada bayi pun dia dapat tahu saya ni memang jenis kuat nangis. Sekejap FM boleh sediakan tisu? Saya nak nangis. Tapi betul sebenarnya dia macam tadi kita ada bincang sebelum siaran tadi, doktor pun ada sebut kata dia tengok daripada zaman kecil dia juga. Macam saya memang dari kecil saya menangis, tapi tak bermakna bila saya menangis tu saya seorang yang lemah. Kadang-kadang orang salah tafsirkan, salah tafsirkan dengan keadaan kita. Kadang-kadang bila kita menangis tu, itu cara kita nak menyampaikan emosi kita. Nak bagi orang faham memang susah. Dan berbalik kepada apa yang Prof katakan tadi, itu adalah coping mechanism kita. Bagaimana kita nak mengendalikan situasi itu. Mungkin dengan cara tangisan. Orang lain caranya. Betul. Dan Prof boleh kongsikan juga tentang apa yang Mimi katakan tadi. Bagaimana sebenarnya dengan tangisan ni kan, kita dapat memulihkan kembali emosi kita. Mungkin ada dari segi sainsnya yang boleh diterangkan dalam cara yang agak mudah supaya kita semua dapat faham. Okey. Ni pemahaman berkaitan psikologi ni bukan setakat benda yang tak nyata. Sebenarnya di otak kita ini, kita pergi sains sikitlah. Silakan. Okay. Kalau otak kita ini, bahagian depan ni kita ada frontal lobe. Bahagian untuk kita fikir macam mana plan, apa kita nak buat, decision making adalah bahagian kita panggil prefrontal cortex. Bahagian frontal, tapi bahagian lagi sikit prefrontal. Depan sikitlah. Yang itu akan involve kepada macam mana kita nak solve problems, macam mana kita percaya kepada masalah kita tadi tu, analisa masalah kita. Tetapi di tengah-tengah otak itu ada sesuatu yang sangat penting, ramai orang tak tahu. Namanya limbic system. Di sini adalah emotional brain ataupun otak emosi kita. Limbic system ini ataupun otak emosi kita ini sangat-sangat penting dan dia akan berkait dengan kita punya emosi. Dia akan berkait juga dengan kita punya hormon, itu yang penting tadi. Kalau kita ada masalah, dia akan trigger lah kita punya emosi center tadi tu. Wanita lah kan. Kemudian bukan situ saja, dia akan pergi juga ke tempat memori lama. Memang ada di brain kita, di otak kita, bahagian yang kita panggil hippocampus dan parahippocampus. Wow. Ini macam folder kenangan lalu. Akan datang semula. Sambil-sambil KLMJ ingat-ingat memori, buka naik kereta, dengar radio, lagu pula. Kena. Lagi padanglah air mata sebab otak kita berkait-kait kan. Jadi semua itu perlu kita stabilkan. Kalau dengan menangis pun tak apa. Kalau lebih baik, kalau kita masa solat itu sujud kan, share dengan Allah masalah kita. Kita nangislah pun tak apa, sampai sejadah kita tu basah pun tak apa. Alhamdulillah, cara coping yang bagus. Sesuatu baru yang kita belajar dari Prof hari ini, iaitu tentang limbic system. Ada macam-macam tu. Folder. Kalau Yana, kalau Mimi tadi pun suka menangis kan. Kalau Yana tadi Yana cakap, kalau Yana nak move on daripada sesuatu, Yana kena nangis dulu. Bukan berapa baldi tangisan tu, tapi berapa lama tangisan tu atau berapa banyak tangisan tu. Betul. Macam Yana secara peribadi, ramai orang tanya dekat Instagram khususnya, macam mana nak move on? Macam Yana, mungkin ini orang lain caranya. Yana nangis sehingga Yana tak boleh nangis dah. Kita dah rasa macam okey, kita dah over, dan dengan cara itu baru kita boleh move on. Kita satu folder. Satu folder. Maksudnya kita dah nangis, kemudian kita tekan balik butang reset ataupun resume, kita mulakan hidup yang baru. Itu Yana. Tapi kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai sebenarnya tentang topik yang kita bawakan pada hari ini. Agak-agaknya orang lelaki suka menangis ke tidak ya? Kita dengarkan. Macam Wani, it depends on the situation. Mana yang Wani rasa benda tu perlu diluahkan, Wani akan menangis, luahkan. Tapi dalam bilik sendirilah. Tapi kalau Wani rasa benda itu perlu dipendam untuk kebaikan sendiri, Wani akan pendam. Kalau saya, dua-dua. Tapi kalau menangis tu dia tengok situation jugalah. Tengok ada certain things yang boleh buat saya cepat touching, cepat menangis. Tapi bukan semua benda. Saya lebih suka memendam perasaan berbanding dengan menangis. Sebab saya rasa menangis tu sesuatu yang memenatkan, memerlukan energi yang banyak. Jadi saya lagi suka pendam dan cari benda lain yang boleh menceriakan saya. Pendam perasaan. Sebab saya rasa tak perlu saya untuk express kepada orang lain, dan saya seorang yang pemalu nak express, dan orang selalu menganggap saya seorang yang very happy, orang yang tak depressed depan kamera. Salah
satunya reflect diri sendiri, kekurangan kita, apa yang telah kita cuba usaha. Kadang-kadang ada benda yang kita buat tapi tak dapat. So bila kita rasa kesal dekat diri kita, iaitu kekurangan diri kita sendiri, akan membuatkan Wani menangis. When it comes to family, when it comes to family, pasal keluarga, saya jenis yang senang menangis lah. Sebab saya berjauhan dengan keluarga. Saya rasa kalau kita tak nangis, macam saya memang seorang yang pendam. Tapi kalau saya duduk seorang-seorang kat rumah, saya ada momen yang saya kena nangis. Kalau saya tak nangis, saya akan pendam dan saya akan jadi depresi seorang. Kita nak bercerita dengan orang, kita tak tahulah kan, mungkin orang tu boleh terima ke tak terima ke, boleh menjadi pendengar yang baik ke tak. So dengan menangis ni sebenarnya dia salah satu cara meringankan dan membawa keluarlah stres. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Saya kira subjektif juga kan, kerana setiap daripada kita ini mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Tadi dari awal Prof ada katakan ada subconscious mind, secara kita tak sedar ataupun kita sedar tentang memori, perasaan dan juga emosi ni. Kalau kita lihat orang yang dapat meluahkan rasa melalui tangisan ini, ada gambarannya. Kita boleh baca, oh dia sedih, dia gembira, dia tertekan dan sebagainya. Tapi ada orang Prof sedih ke gembira ke marah ke apa ke, dia tak luahkan. Bertahun-tahun ada kematian, kesedihan, kehilangan pun dia tak meluahkan dengan tangisan. Adakah ini normal ataupun sebenarnya orang ini harus kita bantu? Ada masalah-masalah tertentu. Tadi saya ada bercerita tentang sama ada kita boleh mengalirkan tenaga negatif dalam psikik atau minda kita itu melalui sedar ataupun conscious dan juga unconscious. Yang unconscious tadi tu kita panggil defense mechanism ataupun mekanisme untuk pertahanan supaya kita tak mendapat penyakit mental sebenarnya. Tapi kalau kita biarkan energi negatif ini, stres, tak ada bincang dengan sesiapa, tak alirkan keluar, tak luahkan, dia akan mula-mula 1, stres lagi datang 2. Dalam seharian kita bertahun-tahun beribu-ribu stres saja. Ini yang sikit-sikit lama-lama jadi bukit stres. Mula-mula stres, lepas tu kita burn out, kemudian kita boleh dapat penyakit mental. Jadi kita perlu menangani stres itu dengan baik. Salah satu caranya tadi dengan kita menangis pun tak apa. Untuk yang tak mengalirkan keluar, nanti dia akan pergi ke coping yang kita panggil maladaptive, maksudnya yang tak baguslah. Coping strategi yang negatif, yang tak bagus ni, itulah yang kita nak cuba elakkan. Sebab dia akan membawa kita kepada mental illness. Itu jadi moody kadang-kadang, nak marah-marah kat orang kan. Ini suka-suka dia je kan. Suppress rasa tangisan dia tu. Betul, kita suppresskan energi tu sampai dia tertinggal dalam minda kita ni, seorang macam lagi banyak nanti meletup. Adakah sebenarnya dia terlupa tentang orang di sekeliling kerana mungkin dia hanya fokus pada apa yang dia fikir dan rasa. Sebab bila dah terlalu berat sangat kepala ni, kalau perkataan senang, tension sangatlah kan. Tension dia dah terlalu kuat macam gitu, nanti dia tak sedar sekeliling dah. Baik, menarik apa yang Prof katakan ni tadi, sebab kita sebagai manusia, kita memang ada pelbagai emosi dan tangisan kita juga ada pelbagai jenis tangisan seperti kita saksikan dalam VT tadi. Untuk Mimi sendiri, kita memang cakap untuk kita apa tu orang kata, untuk kita kumpul balik tenaga kita, untuk kita reset balik button kita tadi, kita perlu menangis. Tetapi Mimi, kadang-kadang kalau kita terlalu menangis juga, ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada kita, terutamanya kesihatan kita. Betul, sakit kepala, mental kita pun mungkin akan terjejas sikit. Bagaimana sebenarnya Mimi melihat diri Mimi sendiri, kalau dah nangis tu perlu ada orang kata full stop, titik noktah, untuk okey dah tak boleh nangis dah, kita kena move on. Dua kotak tisu ke macam ni? Tak ada, macam bagi saya sendiri kan, pendapat saya kita kena kenali diri kita lah. Kita kena, bila saya meningkat usia ni, makin saya berusia, tak adalah tua, tapi makin berusia ni saya mula mengenali diri saya yang bahawasanya saya memang orang yang cengeng, orang yang tirih. Jadi saya kena ada, macam Prof cakap tadi, kena ada kotak-kotak folder yang kita pandai untuk slotkan memori kita. Jadi saya memang kalau saya stres ke, saya sedih ke, saya akan menangis, tetapi saya tak lupa juga, saya cuba terapi diri saya. Maksudnya macam saya main golf.
Main golf. Yang pertama main golf tu memang kena ada sebab nyanyi daripada segi betul. Dah tahu dah. Ni dah kenal saya dah buat follow lah dekat Instagram. Saya buat research. Apa yang saya baca juga sebenarnya daripada segi psikologi kan Prof, kalau kita dapat tengok kehijauan dan sebagainya itu yang memberikan efek yang positif dalam diri kita. Tapi bila saya main golf tu memang saya bukan orang kata nak stres dengan main golf tak masuk lubang ke tak. Tapi saya main golf tu bila saya mengamati keindahan. Daripada situ saya terapi diri kita. Bila pukul bola tu macam pukul masalah tak? Ya, boleh dikatakan jugalah. Tapi bila saya lebih enjoy saya punya game, saya tengok persekitaran. Sebenarnya golf ni pun ada psikologinya di mana kalau kita nak pukul bola tu, kalau kita terlalu berfikir, saya slot inkan golf tu dalam kehidupan saya. Kalau saya selalu katakanlah bola tu kita fikir, okey nak bola ni pergi sana, nak bola ni pergi sana. Tapi kalau kita terlalu berfikir masalah itu, kita tak boleh, kalau bola tu tak pergi kat tempat yang anda nak, kita akan fries. Jadi kita macam ni kita nak tangani benda tu. Jadi kita kena lebih tenang. Itu yang saya kaitkan golf dengan diri saya. Kalau nyanyian pula saya slotkan dalam lagu saya. Macam sekarang ni insya-Allah dalam bulan depan insya-Allah saya akan keluarkan satu lagu terbaru. Kena datang Nabil Syai ni. Ini ada kaitan juga dengan kesihatan mental wanita. Yes, betul. Alright, kalau kita cakap tentang tangisan, ada orang macam tadi kajian yang kita kongsikan dari awal tadi, ada orang dia gemar menangis sorok-sorok. Dia menangis dalam tandas, kata-katanya itu ruang privasi yang cukup tinggi. Ada orang menangis tekuk muka dekat bantal. Ada orang menangis dalam kereta. Ada orang menangis kat mana-mana daripada orang dan sebagainya. Jadi, adakah lokasi kita menangis untuk meluahkan perasaan tu dengan keadaan tangisan kita tu berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan, berbalik kepada soalan Uyana tadi tu, juga memainkan peranan penting dalam apa yang dilalui oleh individu-individu tu, Prof? Ya, betul. Sebabnya kita in reality kan kita bekerja macam dekat sekarang ni kita perempuan memang juggling between kita sebagai isteri, sebagai pekerja, kita bekerja kita menyumbang, jadi kita perlu jaga kita punya emosi supaya jangan dia disturb kita punya kerja lah. Jadi di mana kita nak menangis tu janganlah depan bos kita ataupun mungkin tengah bekerja di khalayak ramai macam ini kita janganlah kalau boleh menjatuhkan kita punya credibility kita tu. Kita kena pilih tempat jugalah dekat mana kita nak menangis tu. Shoulder to cry on. Me too, Fiza. Shoulder to cry on. Tetapi kan Prof, kalau kita bercakap juga tentang usia, adakah usia ini memainkan faktor juga kepada seseorang itu menjadi lebih sensitif? Saya ambil contoh Fiza. Ibu saya yang sedang menonton sekarang ni, Umi saya, dia selalu cakap, Umi dah age macam ni Ana, Umi tak boleh ni. So dia tak boleh perkara-perkara yang walaupun tidak berkait dengan dia tetapi melibatkan anak-anak dan surrounding sekelilingnya. Ia akan membuatkan wanita yang mungkin sedikit berusia ni dia lebih cenderung lebih cenderung untuk mengekspresikan apa yang dirasa melalui tangisan. Jadi adakah usia ni memainkan faktor juga? Ya, betul tu sebenarnya. Kita punya usia tu ada peranannya sikit. Kenapa? Sebab kita contoh daripada kecil sampai kita besar, kita membina personality. Daripada kita punya ibu bapa, macam mana dia membesarkan kita, macam mana surrounding kita, sama ada kita hidup di persekitaran yang tenang, yang membantu kita, ataupun kita hidup di persekitaran yang mungkin violent, ganas, kan? Jadi dia membina personality kita. Bukan itu sahaja, dia juga berkait dengan keadaan kita sekarang, apa masalah yang kita alami. Jadi kalau kita dah makin berusia, kita akan belajarlah daripada pengalaman-pengalaman kita tu, daripada kita punya personality. Mungkin bila dah berumur dan berusia, mulalah terkenang-kenang semula. Banyak folder yang dibuat semula. Jangan bagi Yana buka lagi lister kat rumah Mimi. Okey, Prof, nampaknya kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita, Mimi. Tapi mungkin di penghujung perbincangan ini tadi kita gelak-gelak juga kan, Prof, kan? Tapi kalau boleh kita sampaikan sesuatu kepada penonton kita, bagaimana caranya untuk kita meluahkan perasaan kita dengan cara terbaik, walaupun ada melalui tangisan, mungkin tidak berlebih-lebihan. Dan kalau pula tak diluahkan perasaan ini, takut pula mungkin ada dalam kalangan kita ini mengalami masalah FOMO, fear of missing out, peer pressure, tekanan rakan-rakan sebaya ataupun sekeliling. Dan bagaimana cara sebenarnya untuk kita
memberitahu kepada penonton-penonton kita ni tak salah untuk menangis, tetapi cara terbaik untuk kita meluahkan perasaan tu di mana dan bagaimana. Ya. Mungkin saya boleh bagi satu formula boleh? Silakan, Prof. Formulanya selesai. Selesai. Lemak tak ada pen. Saya tuliskan. Selesai. Kalau kita ada masalah, mula-mula S itu kita perlu sedar dulu kita ada masalah. Setengah orang tak sedar dia bermasalah. Kita kena sedar dulu kita ada masalah. Jadi baru kita nak menyelesaikan cara bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. S. Ya. E itu kita kalau bagus ya, elakkan kita menyelesaikan masalah semasa kita tengah stres. Jangan cuba untuk buat decision semasa kita stres. So semasa kita sedang beremosi. Ya, tengah beremosi. So kita kena elakkan menyelesaikan masalah kita itu semasa kita tengah beremosi. L tu ya, tadi kan saya kata kalau kita pendam dalam kita punya psyche dan minda ini dan tak channelkan out kita punya masalah tu ya, nanti dia akan berbuku dalam kita punya minda. Jadi kita harus luahkan. Luahkan. Luahkan dekat mana? Jangan biar otak kita yang selesaikan masalah ni. Fikir. Senang saja. Macam kita ambil kertas, kita listkan. Ya, betul. Listkan satu-satu masalah kita. Ataupun tulis kat mesej tu, betul delete. Macam pernah buat saya. Yang kedua, Prof. Kalau kita tengok masalah kita tu banyak, kita nampak itu elok kiranya ada yang boleh bantu kita. Jangan sekeliling kita. Ya, jangan kita cuba selesaikan masalah seorang-seorang. Itu pentingnya kita ada kawan-kawan, ada social support, ada keluarga. Ya. S yang kedua, Prof. Kemudian bila kita dah listkan semua, kita susun mana satu yang penting dan urgent. Susun pula. Susun. Ya, susun. Lepas tu kita analisa. Apa pro and cons yang kita nak buat tu. Dan terakhir, pada waktu itu, pada ketika itu, inilah decision yang terbaik yang kita boleh buat. Inilah keputusannya. Ya, inilah. Dan selesailah masalah kita. InsyaAllah. Dah dapat formulanya. Dah dapat hasilnya. Macam belajar AdMath tadi. Saya kira itu satu rumusan yang cukup lengkap daripada Prof sendiri. Sedikit secara ringkas daripada Mimi. Daripada saya sendiri, betul memang kita kena ada sekeluarga, rakan sebaya, berbalik pada diri kita, berbalik pada pencipta kita. Kat mana kita datang. Apa-apa masalah, dia yang bagi kat kita sebab dia tahu kita boleh teruskan, kita boleh selesaikan masalah tersebut. Minta dekat dia, rintih dekat dia, apapun sujud dia. Itu yang tadi Prof kata menangis. Itulah, menangis sahaja kat sana. InsyaAllah selepas kita dah selesai buat tips selesai tu, kita minta dekat dia. Tawakal, redha, insyaAllah. Saya kira satu rumusan yang cukup indah, yang cukup baik untuk dijadikan sebagai teladan buat kita semua. Dan apa-apa pun jangan lihat tangisan ini sebagai sesuatu yang melemahkan. Sebab sebenarnya ia mengeluarkan oksitoksin, endorfin yang sebenarnya boleh memberi ketenangan kembali kepada kita. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun nak menangis pun kena tahu ke mana, di mana cara untuk terbaik untuk kita luahkan perasaan kita dan tu. Berpada-pada. Jangan berlebih-lebihan menjadi sakit mental nanti. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Salmi Razali selaku pakar perunding psikiatri Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh, dan juga kepada Mimi Haris yang sudi bersama dengan kita berkongsi luahan rasa dan juga pengalaman dirinya. InsyaAllah bulan depan Mimi boleh datang ke WSI untuk kongsikan single terbaru. Betul.